Assalamualaikum semua pelajar yang dikasihi sekalian. Hari ini cikgu akan meneruskan dengan topik 2.2.2 dalam bab pasaran iaitu pengiraan keanjalan permintaan. Untuk topik ini cikgu akan pecahkan kepada 4 subtopik utama iaitu yang pertama kita akan melihat rumus keanjalan harga permintaan, yang kedua kita akan lihat langkah keanjalan tu, kita nak tengok pengiraan dia, dan yang ketiga kita akan lihat pekali keanjalan harga permintaan, dan yang terakhir kita akan lihat kepada contoh. Untuk subtopik yang pertama iaitu rumus keanjalan harga permintaan. Rumus ni kita perlu hafal lah. Yang rumusnya adalah peratus perubahan kuantiti diminta perlu dibahagikan dengan peratus perubahan harga barang. Jadi sebelum kita bahagikan untuk dapatkan keanjalan harga permintaan ataupun ED, kita perlu cari dulu satu persatu. Yang pertama kita perlu cari peratus perubahan kuantiti diminta. Macam mana nak kira? Kuantiti baharu tolak kuantiti asal bahagi dengan kuantiti asal darab dengan 100. Jadi jawapan dia akan dapat dalam peratus lah. Untuk peratus perubahan harga barang, cara mengiranya adalah harga baharu tolak harga asal bahagi harga asal darab dengan 100. Dapat jawapan tu baru kita boleh kira keanjalan harga permintaan ataupun ED. Ini adalah ataupun kita guna contoh ni yang rumus ni dalam bentuk formula ekonomi lah, iaitu ED sama dengan peratus perubahan yang tiga segi tu perubahan, peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan P ataupun price lah, harga. Ataupun diringkaskan ni boleh guna juga formula ni Q1 iaitu kuantiti baharu tolak kuantiti asal bahagi kuantiti asal darab harga asal bahagi harga baru tolak harga asal. Dapat jawapan juga. Okey, yang ni pun kamu boleh guna formula yang sama, benda yang sama. Okey, untuk subtopik yang kedua iaitu langkah keanjalan harga permintaan. Kita ada beberapa langkah lah. Benda yang sama macam rumus tadi, cuma kita pecahkan kepada langkah-langkah supaya pelajar lebih faham. Ada 3 langkah. Langkah yang pertama, kamu kena kira peratus perubahan kuantiti diminta. Sebab kita tahu cara nak kira keanjalan harga permintaan adalah peratus perubahan kuantiti diminta dibahagikan dengan peratus perubahan harga. Jadi yang pertama kita kira dulu peratus perubahan kuantiti diminta. Macam mana rumus dia? Kuantiti baharu tolak kuantiti asal bahagi kuantiti asal darab 100. Yang kedua, kira peratus perubahan harga. Macam mana nak kira? Harga baru tolak harga asal bahagi harga asal darab 100. Dan langkah yang terakhir, jawapan yang kamu dapat tu barulah peratus perubahan kuantiti diminta bahagi peratus perubahan harga. Dan untuk penekanan kelas, langkah 1 dengan langkah 2 ni jawapan dia kamu akan dapat dalam peratus. Langkah 3, peratus-peratus tadi dibahagikan, kita akan dapat jawapan dalam bentuk nilai angka biasa lah, nilai mutlak biasa. Baiklah kelas, seterusnya kita lihat pula pekali keanjalan harga permintaan. Okey, pekali ini adalah nilai yang kita dapat daripada pengiraan keanjalan harga permintaan tadi. Okey, dia memang akan ada tanda negatif. Kenapa ada tanda negatif? Tanda negatif ini adalah untuk menunjukkan hubungan negatif hukum permintaan, iaitu antara harga dengan kuantiti diminta. Memang kita tahu hukum permintaan menyatakan semakin tinggi harga semakin menurun kuantiti yang diminta. Itu adalah hukum permintaan, iaitu berhubungan songsang. Okey, dalam ekonomi tanda negatif ini diabaikan dan nilai mutlak saja diambil kira. Okey, pekali ini terbahagi kepada 2 lah. Yang pertama, pekali yang menunjukkan nilai keanjalan itu kurang daripada 1. Yang kedua, pekali sama dengan 1 ataupun lebih besar daripada 1. Baiklah kelas, kita tengok yang pertama iaitu pekali ataupun nilai keanjalan itu kurang daripada 1. Okey, nilai keanjalan kurang daripada 1 itu menunjukkan nilai dia bawah daripada 1 lah. Contohnya negatif 0.5, jika jawapan keanjalan kita dapat, kita tulis sebagai 0.5. Okey, apa yang membezakan pekali adalah cara membuat taksiran. Okey, untuk pekali kurang daripada 1, cara membuat taksiran yang pertama mesti ada nilai keanjalan yang kita dapat tadi. Yang kedua, kita nyatakan perubahan harga. Yang ketiga, kita nyatakan perubahan kuantiti, peratus perubahan kuantiti, dan yang keempat kita nyatakan apabila harga meningkat 1%, 1% ni wajib lah, kuantiti diminta turun berapa, nilai keanjalan tadi dalam peratus. Okey, contohnya nilai keanjalan harga permintaan 0.5 bermaksud apabila harga meningkat 20%, kuantiti diminta akan turun 10%, atau apabila harga meningkat 1%, kuantiti diminta akan turun 0.5%. Okey, 10 dengan 20% ini kita dapat daripada yang kita kira tadi dalam rumus keanjalan lah. Okey. Dan yang nak bezakan sekarang ni, kamu kena faham cara membuat tafsiran.
Jenis pekali yang kedua adalah pekali sama dengan 1 atau lebih besar daripada 1. Menunjukkan nilai dia lebih besar ataupun sama dengan 1 lah. Okey, beza dia adalah cara membuat taksiran. Yang tadi cara membuat taksiran dia ada 4, yang ni ada 3. Dan dia berbeza juga. Untuk pekali sama dengan 1 atau lebih besar daripada 1, yang pertama kamu kena nyatakan jika nilai keanjalan harga permintaan, yang tu ayat yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, apabila harga meningkat 1%. 1% ni memang wajib ada lah. Menunjukkan kuantiti diminta akan menurun. Kena beritahu nilai keanjalan dalam persen. Apabila harga menurun 1%, kuantiti diminta akan meningkat. Nilai keanjalan dalam persen. Contoh ayatnya. Jika nilai keanjalan harga permintaan ialah 2, bermakna apabila harga meningkat 1%, kuantiti diminta akan turun 2%. Dan sebaliknya, apabila harga menurun 1%, kuantiti diminta akan meningkat 2%. 1% ni memang wajib ada dalam tafsiran pekali. Tafsiran untuk setiap pekali itu. Harap kamu boleh faham. Dan kalau tak faham, kamu boleh tanya dalam kelas. Seterusnya kelas kita akan beralih kepada contoh soalan keanjalan harga permintaan. Okey, soalannya berbunyi, hitung nilai keanjalan harga permintaan bagi beras apabila harga beras meningkat daripada RM5 ke RM6 dan kuantiti diminta turun daripada 20 kg kepada 18 kg. Okey, ni kita guna 3 langkah yang dalam subtopik kedua tadi. Okey, yang dalam soalan ni kita kena tafsir dululah yang mana harga baharu, yang mana harga asal, yang mana kuantiti baharu, yang mana kuantiti asal. Okey, untuk soalan ini harga baharu adalah RM6, harga asal adalah RM5, kuantiti baharu adalah 18 kg, kuantiti asal adalah 20 kg. Okey, untuk soalan yang macam ni, kamu buat ikut langkah yang 3 yang saya ajar tadi. Cuma yang beza sekarang yang kamu kena ingat, kamu kena letak dalam otak kamu adalah kamu jangan lupa untuk letak unit. Contohnya RM, jangan tinggal sebab jawapan kalau tak letak dalam RM, dia akan jadi salah lah. Walaupun pengiraan itu kamu hanya letakkan jawapan, kamu hanya letakkan untuk kira saja, tapi kena letak unit di kg ke RM ke, kena letak. Okey, dan bila dah siap buat langkah, dah dapat jawapan, kamu kena buat tafsiran. Tafsiran ni ikutlah nilai dia perkali kurang daripada 1 ke ataupun lebih besar daripada 1 ataupun sama dengan 1. Tengok perkali yang macam mana. Okey, contoh kalau soalan ini perkali dia adalah kurang daripada 1. Jadi, kita kena guna 4 syarat yang saya cakap tadi. Contohnya, nilai keanjalan harga permintaan 0.5 bermaksud apabila harga meningkat 20%, kuantiti diminta akan turun 10%, atau apabila harga meningkat 1%, kuantiti diminta akan turun 0.5%. Ikut syarat tadi. Baiklah kelas, refleksinya hari ini kita dah belajar tentang yang pertama, rumus keanjalan harga permintaan, iaitu ED sama dengan peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga. Peratus perubahan kuantiti pun kamu dah tengok macam mana nak kira, peratus perubahan harga pun dah tengok macam mana nak kira. Kamu kena hafal lah rumus tu. Okey, yang kedua, pekali keanjalan harga permintaan. Ada 2 jenis pekali. Pekali ni macam mana? Kita tengok dulu nilai keanjalan kita dapat tu berapa. Kalau pekali kurang daripada 1 adalah jika keanjalan itu dapat kurang daripada 1. Yang kedua, pekali sama dengan 1 atau lebih besar daripada 1. Okey, apa yang nak bezakan dua perkara ni adalah bila dua perkara ni ada, dia nak tengok cara kita buat taksiran. Okey, dia setiap ni ada berbeza. Untuk pekali kurang daripada 1, dia ada 4 syarat nak buat taksiran dia. Untuk pekali sama dengan 1 ada 3 syarat. Kamu kena faham dulu baru boleh buat tafsiran. Dan kita dah belajar hari ni 3 langkah nak kira harga permintaan, keanjalan harga permintaan. Yang pertama kena kira dulu peratus perubahan kuantiti, yang kedua kira peratus perubahan harga, dan yang ketiga kiralah keanjalan itu dengan jawapan yang kita dapat untuk langkah 1 dan langkah 2. Dan unit untuk nilai yang kita dapat tu tiada unit. Kita bubuh nilai je, contoh 0.5 ataupun seterusnya lah. Sekian, terima kasih.